Bismillahirrahmanirrahim. Kuih yang pertama. So, hi guys, welcome to my YouTube channel Syah Rubio. So, pertama sekali, kepada siapa yang belum subscribe, boleh subscribe dan sila tekan butang loceng untuk dapatkan info-info atau video-video yang terbaru daripada channel aku, Syah Rubio. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada subscriber aku yang bagian view, yang selalu tengok video aku dan komen serta like dan share video-video aku ni. Terima kasih, aku sangat hargainya. So, untuk video kali ni aku akan share korang tentang apa yang aku buat ketika PKP ini, apa yang aku baca dan drama atau movie atau series apa yang aku tengok sambil kita makan kuih keria. So, kuih keria ni basically isteri aku yang buat untuk juadah berbuka puasa. Okey, sebelum kita teruskan kepada topik buku dan juga drama, aku share sikit tentang kuih kari ni. So basically bahan-bahan untuk buat kuih kari adalah bahan utama dia ada keledek dan juga tepung. So uli bersama and then buat bentuk seperti donat. Okay, dan goreng macam biasa. Lepas tu letak air gula atau untuk seperti begini ya. So basically part yang gula tu memang kena berhati-hati lah. Sebab kebanyakan orang yang baru nak belajar buat, kalau dia tidak berhati-hati atau mungkin terlampau kering adunan antara gula dan air, so mungkin kuih keria ni akan jadi keras lah. Gula dah tak jadi macam ni. Alright, so kita rasa dulu satu kuih keria ini. So basically kuih keria ni adalah antara favourite aku lah, kuih tradisional Melayu. So sekarang ni memang susah untuk dapat RM3, apatah lagi RM4. Bismillahirrahmanirrahim. Kuih yang pertama. Sedap dan lembut. Tekstur dia pun best. So basically kalau aku pergi kerja pagi, kalau aku macam nak breakfast kan, tak sempat breakfast kat rumah, aku akan singgah kedai yang jual pialan. So sama ada aku akan beli nasi lemak RM1 atau aku beli kuih lah. Dan firstly aku akan cari kuih keria dahulu, boleh kuih-kuih lain. Sebab memang this is my favourite lah. Dia bahan tak adalah macam nak keluarkan kos yang agak tinggi. Cuma keledek sekilo berapa ringgit kan. Tepung dan air gula untuk dia punya ni. So aku rasa semua orang boleh buat, tak ada masalah. Alright, so bergantung pada kita menuju kepada subtopik atau yang seterusnya, iaitu buku dan drama series yang aku tengok. So basically ketika musim PKP ni, antara buku yang aku sedang baca adalah buku ini, Dunia Tanpa Tembok 2, tulisan Aimar Rashdan Wong dan keluaran The Patriot. So basically Dunia Tanpa Tembok 1 aku dah cut down dah pun beberapa bulan yang lepas. So sekarang tengah baca buku ini. So basically buku tersebut adalah tentang geopolitik, tentang real politik dunia lah, berkenaan kos-kos besar apa semua.
So untuk video ni aku takkan cerita tentang detail, dan kita masuk ke kuih yang kedua pula. Dan selain membaca blogging, aku juga ada layan drama series di Netflix, iaitu House of Cards. So basically drama ni berkenaan tentang satu sosok politik, Frank Underwood, yang dalam cerita mengisah tentang dia bercerita untuk menjadi Presiden of the United States of America, dan bagaimana dia mendapatkan position tersebut dan bagaimana dia mengekalkan. So memang aku sampai season 3 aku tak habis tengok lagi pun. Dia mungkin ada season 5 ke 6 dan mungkin tak habis lagi kot. So far based on apa yang aku layan tengok, so memang dia menunjukkan bagaimana satu keadaan atau satu real politik sebenar dalam dunia yang sebenar, memang reality lah yang banyak terjadi di negara-negara di dunia tu, terutama kuasa-kuasa besar. So based on apa yang aku baca, Dunia Tanpa Tembok tadi, dan cerita tu memang dia ada berkaitan lah tentang knowledge tentang the real politik, faktor geopolitik, faktor geografi, faktor kedudukan strategik apa semua. So memang berkaitan, dan aku suggest lah kepada siapa yang berminat tentang politik, macam mana politik tu berfungsi, bagaimana seseorang yang ambitious untuk jadi terdapatkan jawatan yang paling tertinggi dalam sesuatu negara seperti presiden atau Perdana Menteri. Memang aku suggest korang tengok ni. Cuma aku warning lah, cerita ni memang 18 tahun ke atas lah. Dia ada ganas, ada benda-benda yang ni lah, yang sesuai untuk 18 tahun ke atas. Okay, kan aku tak beritahu nanti kau cakap aku tak warning pula. So basically memang personally aku memang suka lah, sebab aku memang suka cerita-cerita macam tu, bagaimana dunia ini berfungsi dan bagaimana seseorang pemimpin itu dipilih atau dijatuhkan. Kita sambung dulu lah. Kita sambung ke yang ketiga. Okay, dia kata besar agak lah saya standard lah. Sebab majoriti yang aku beli sebelum ni, yang RM3, saya agak kecil. So apa yang aku buat tertarik tentang cerita House of Cards ni lah, dia memang menunjukkan bagaimana seorang presiden tu membuat keputusan yang crucial, keputusan yang penting, keputusan yang kritikal
setiap hari, setiap masa, memang tak ada masa, tentang keselamatan negara, tentang isu-isu semasa yang melibatkan jutaan nyawa manusia, nyawa rakyat kat negara dia. So ada satu scene ni, aku tak sure season berapa, episode berapa, memang masa tu Frank Underwood ni masa tu dia baru naik jadi presiden dan telah mendapat panggilan daripada jabatan kementerian dia tentang keselamatan negara lah. So memang masa tu ada satu situasi di, tak pasti di negara Arab mana. So ada, ketika tu ada macam penganas lah, teroris, dan dalam bangunan tu ada rakyat US dengan keluarganya berada di situ, satu bangunan. So Presiden US Frank Underwood tu diberi pilihan untuk membuat keputusan sama ada untuk menembak menggunakan drone bangunan tersebut atau cuba untuk menyelamatkan satu keluarga rakyat US. So setiap decision tu ada consequences lah. So end up Frank Underwood ni buat decision untuk musnahkan bangunan tersebut untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, seperti mungkin pengawas tersebut akan bertindak lebih teruk dan menyebabkan kemusnahan yang lagi besar. Tapi perlu mengorbankan satu keluarga rakyat US dan hanya seorang dia yang terselamat dari keluarga tu, dan kaki dia kedua-duanya terpaksa dipotong, kecederaan. So memang masa tu dia dapat kritikan banyak daripada negara dia, banyak pihak semua kritik dia. Even orang yang rakyat yang terselamat pun nak saman dia sebab decision, based on decision yang Frank Underwood buat, keluarga dia kehilangan keluarga dia. Tapi Frank Underwood atau Presiden US ketika itu, dalam cerita itu ada penjelasan dia yang tersendiri, seperti apa yang aku cerita. Dia terpaksa membuat keputusan yang krusial yang mungkin orang lain pun tak dapat nak buat decision tersebut. Hanya dia seorang saja yang boleh nampak the bigger picture. So basically bagi aku itu menarik lah, sebab kita boleh nampak macam mana seorang pemimpin politik, seorang pemimpin dunia, pemimpin negara kena perlu membuat decision yang sangat penting. Boleh kata setiap minit, setiap saat perlu buat decision untuk untuk keselamatan negara dia, untuk mengelakkan berlaku kemusnahan yang lebih teruk. So basically kalau macam sebelum aku tengok atau baca buku ni, aku tak nampak perspektif yang macam tu. Aku cuma nampak perspektif di sebalik maybe netizen saja, hanya satu perspektif narrow. So kita hanya nampak presiden ni atau Perdana Menteri ni buat decision yang salah, dia tak ikut kehendak kita. Tapi bila kita tengok cerita ni, kita boleh nampak the bigger picture. And aku tak ada cakap apa yang dia buat tu betul, totally betul dan totally salah. So setiap benda tu ada consequences dia. Sebab mungkin kalau kita atau korang berada di posisi dia perlu membuat keputusan yang itu, sama ada satu keputusan tu korang buat based on your judgement lah. But end up memang sangat sukar lah, tak semua orang boleh mampu berada di position yang tersebut. Okay, alright, so aku rasa itu saja kot untuk sharing aku berkenaan House of Cards. Sebab aku tak habis tengok lagi. Okay, so kuih yang terakhir untuk malam ini, untuk video kali ni. So jom kita makan dan nikmatinya bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
So bila kuih terakhir dah habis, menandakan video ni dah sampai ke penghujung. So basically aku nak komen kat korang buku yang aku baca tadi, Dunia Tanpa Tembok 2 dan drama series tadi. So kalau korang baca dan tengok dua-dua buku dan drama series ni, korang akan nampak lah, at least tak banyak, sikit lah korang ada have some idea bagaimana politik itu berfungsi, bagaimana sebuah decision pemimpin di sebuah negara itu dilakukan. Okay, so guys, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Tajuk dia pun aku tak decide lagi. Yang penting aku dah buat video. Okay, so kalau rasa video ini best, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan aku ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menghadapi musim PKP yang seterusnya. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. Aku Syah Rubio. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.